Jadi sebelum Ustazah pergi lanjut lagi, Ustazah ingin mulakan usrah pada malam ini dengan sepotong ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Jadi ayat Al-Quran ni amat berkait rapat dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu redha dengan qada dan qadar. Dalam Al-Quran ini Allah memberitahu kepada kita setiap ketetapan itu semuanya daripada Allah. Tugas kita hanya perlu redha, terima. Jadi sebelum tu kita perlu tahu apa itu qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada ini sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak boleh diubah. Tak boleh diubah dah. Seperti mana contoh, kita dilahirkan di atas muka bumi ini sebagai perempuan dan warga negara Malaysia. Kita dilahirkan dalam bangsanya Melayu. Itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak boleh diubah. Kita tak boleh nak pertikaikan. Kenapa kita ni tak jadi lelaki? Kenapa kita tak jadi orang Arab? Itu semua kita tak boleh nak pertikaikan. Sebabnya tu adalah qada daripada Allah yang telah ditetapkan kepada kita yang tidak boleh diubah. Okey. Kalau qadar pula. Qadar ini satu ketetapan oleh Allah apa yang terjadi pada diri kita. Qadar ni ada dua jenis. Yang pertamanya qadar mubram. Qadar mubram ni qadar yang tidak boleh diubah. Dia tidak boleh diubah, qadar mubram. Dan qadar yang satu lagi qadar mu'allaq. Qadar mu'allaq ni dia boleh diubah. Dia boleh diubah dengan doa. Ada dalam hadis kita katakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu boleh diubah dengan doa. Dengan doa kita boleh diubah qadar Allah ini. Sebagai contoh si fulan ni, dia ni dalam ketetapan Allah dia ni aksiden dia ni teruk lah. Tapi oleh kerana dengan kuasa doa dia tetap aksiden. Tapi daklah teruk mana. Orang katanya dak teruk. Sebelum ni yang ibarat katanya dia ni kalau aksiden koma lah. Tapi oleh kerana dia selalu berdoa dengan Allah pelihara diri dia, jauhkan daripada segala keburukan, kejahatan pada diri dia. Dengan kuasa doa tu boleh berubah takdir tu, tapi tetap terjadi takdir tu. Tapi hanya boleh berubah Allah kurangkan. Maksudnya ia aksiden tapi tidak teruk mana. Tu jadi maksud qada dan qadar. Jadi sebelum kita nak tahu apa itu qada dan qadar, kita kena tahulah apa itu redha. Kalau kita redha dengan qada dan qadar Allah, kita wajib percaya. Qada dan qadar ini semuanya daripada Allah. Kalau sebenarnya kita tahu qada dan qadar ini salah satu daripada rukun iman. Iaitu rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6, kita umat Islam wajib percaya kepada qada dan qadar Allah. Jadi kita wajib percaya apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita wajib percaya. Hak tu percaya. Redha pula, aku redha dengan qada dan qadarmu. Redha ini adalah maksudnya kita orang kata terima sesuatu perkara tu dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, dengan sepenuh hati. Jadi seolah macam kita ni puas hati dengan Allah. Allah bagi nikmat ke, Allah bagi
musibah ke, kesakitan ke, kita redha. Kita terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, walaupun itu satu musibah. Dan redha ni tak semestinya kita tak sakit, tak semestinya kita tak sedih. Kita tetap sedih, tapi kita redha. Kita tidak mengeluh, kita tidak mempertikaikan kenapa Allah jadikan aku gini, kenapa Allah timpakan musibah ini kepada aku, apa salah aku. Jadi kalau kita redha dengan hati yang ikhlas, Allah akan kurniakan kepada kita syurga. Allah akan hadiahkan kepada kita syurga, iaitu syurga Adnin. Di mana syurga Adnin ni di dalamnya ada sungai yang mengalir. Itulah yang Allah janjikan kepada kita, orang yang redha dengan qada dan qadar Allah, redha dengan ketentuan Allah. Jadi seperti mana kita tahu, setiap orang Allah bagi qada dan qadar yang berlainan. Ada orang tu Allah kurniakan keluarga yang bahagia, yang tidak ada orang kata ujian lah, tapi dia diuji dengan kemiskinan. Allah uji dia dengan rezekinya kurang. Ada orang Allah uji dengan suami yang bermasalah. Ada orang Allah uji dengan anak yang bermasalah. Semua yang uji setiap orang ni berlainan, tak sama. Setiap orang ni tak sama, berlainan. Jadi kita setiap kali diuji ataupun hadirnya ujian pada diri kita, kita cuba fikir. Kita cuba fikir, kadang orang lain ni ujian dia lebih hebat pada diri kita. Untuk kita rasa redha, untuk kita rasa boleh terima ujian dan ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Kita rasa kita ni susah dah, tapi sebenarnya orang lain lagi susah pada kita. Untuk kita rasa kita boleh terima dengan hati yang terbuka, kita kena bersangka baik kepada Allah. Apa yang Allah buat pada kita ni ada hikmah di sebalik dia. Ada hikmah yang kita tak nampak. Lepas pada kejadian tu, kita syukur pula. Ya Allah, ya Tuhanku, Alhamdulillah. Rupanya ada hikmah di sebalik tu Allah buat gini. Betul tak? Jadi kita sebagai manusia, kita wajib redha. Redha ni salah satu orang kata sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan redha ini satu nikmat yang paling besar sekali. Tak bukan mudah kena redha. Boleh kita cakap dengan mulut, aku redha. Jangan tapi itu maknanya redha lah. Tapi kalau aku redha, ya Allah, ya Tuhanku, aku redha dengan ketentuanmu ini, ya Allah. Nak katanya kita ni betapa redanya kita dengan ketentuan Allah tu. Jadi sini saya nak kongsilah sedikit macam mana cara kita untuk mendapat keredaan, orang kata rasa redha dalam hati kita ni sepenuhnya, untuk dapat redha yang sepenuhnya di atas orang kata qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sini saya nak kongsikan ada 8. 4 perkara ni hubungan kita dengan Allah, dan 4 perkara lagi tu hubungan kita dengan manusia. Okay. Yang pertamanya, hubungan kita dengan Allah ni, cara untuk proses untuk kita mendapat buah sabar tu, bukan mudah kita nak dapat sabar ni tak. Tapi cara yang pertama tu, yang pertama sekali, kita jangan mengeluh. Hadirnya ujian pada diri kita, ucap Alhamdulillah. Kita tak perlu mengeluh. Kenapalah Allah uji aku gini? Kenapalah? Kita tak perlu persoalkan. Kita tak perlu pertikaikan. Kita terima dengan hati yang terbuka. Kita fikir, sebab apa Allah uji kita macam ni? Sebab apa ketetapan hidup kita ni Allah tetap gini? Sebab apa? Sebabnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Maksudnya boleh jadi sesuatu perkara yang baik itu ia buruk bagi kita. Dan sesuatu
terbaik untuk kita. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi kita rasa hak ni terbaik dah untuk kita. Kita rasa hak ni terbaik untuk kita. Hak tu untuk fikiran logik kita. Tapi sebenarnya yang Allah tetapkan hak tu buruk untuk kita. Kita rasa hak ni buruk untuk kita. Tapi sebenarnya Allah tetapkan hak ni lah yang terbaik untuk kita. Jadi yang pertamanya jangan mengeluh. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah, kita perlu sabar. Sabar dalam menghadapi ujian dan dugaan. Kita nak sabar ni, kita biar fikir orang lain lebih hebat ujian pada kita. Nak hadirnya sabar dalam diri kita ni, bersangka baik pada Allah. Allah bagi sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala pada kita. Sebab Allah nak mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kita perlu puas hati. Puas hati ni maksudnya redha lah. Kita perlu redha dengan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Dan yang keempatnya, kita perlu bersyukur. Ini antara 4 perkara hubungan kita dengan Allah untuk kita mencapai buah kata redha tu. Kita perlu bersyukur. Bersyukurlah walaupun kita diuji. Bersyukurlah dengan nikmat. Walaupun kita masa tu dalam keadaan kata senang, dalam keadaan sehat, kita perlu bersyukur. Jangan masa nak sakit, jangan sakit ataupun masa susah sahaja kita cari Allah. Tapi walaupun kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan sehat, kita tetap bersyukur dengan Allah. Kita tetap bersama dengan Allah. Jadi di sini kita boleh kaitkan dengan ujian yang melanda negara kita, iaitu COVID-19. Bila sebut dengan COVID-19 ni, ramai diuji dengan bermacam-macam cara. Ada orang tu diuji keluarganya positif COVID, dapat positif. Anak beranak dia ni kena kata positif COVID-19. Bila positif ni, orang ni akan pandang serong. Jadi emosi dia pun terganggu, dapat tekanan. Jadi semua tu ujian untuk keluarga dia. Ada dia hilang kerja, hilang punca pendapatan. Jadi bermacam-macam ujian yang Allah hantar, yang Allah hadirkan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena redha. Kita kena terima. Sebab apa? Sebab kita ni hanya hamba. Yang menciptakan kita Allah. Yang menetapkan segala perilaku ataupun kehidupan kita atas dunia ni Allah belaka. Allah belaka. Kita ni hanya mentadbir sahaja muka bumi ini. Jadi perlulah kita muhasabah diri dengan Allah hantar kata sekecil kumang tu kan. COVID-19 tu kata habis seluruh dunia. Seluruh dunia pecah kacing. Seluruh dunia dalam kesusahan. Tapi yang katanya hebatnya Allah tu, Allah nak suruh kita fikir. Allah nak suruh kita betapa berkuasanya dia. Allah tak mahu kita dalam keadaan lalai. Okey, tu 4 perkara yang perlu kita jaga dengan Allah. Dan 4 perkara lagi antara kita dengan manusia. Jadi untuk kita dapat buah redha ni, yang pertamanya kita kena memaafkan. Memaafkan antara satu sama lain. Kita sebagai manusia ni tak lari daripada buat silap, buat salah. Kadang kita terasa dengan hak ni, kadang terasa dengan hak tu. Terasa dengan suami lah, terasa dengan kawan lah, terasa dengan adik-beradik lah. Memang benda tu tak boleh lari. Tapi kita ni sebagai manusia, siapalah kita? Siapalah kita tak memaafkan orang? Kita pun ada kesilapan kita. Kita pun ada kelemahan kita. Jadi yang pertama, kita perlu memaafkan orang. Bila kita memaafkan orang ni, hati kita pun akan jadi tenang. Hati kita pun akan jadi tenang dan senang. Okey, yang keduanya, kita tidak perlu mendendam. Antara manusia ni kita tidak perlu mendendam. Jangan berdendam antara kita. Walaupun ada orang buat silap ke kita, jangan kita berdendam. Jangan ada dalam hati kita rasa nak dendam ke dia. Kita rasa nak, orang kata, benda sikit je dia buat ke kita. Tapi kita rasa nak balas tu lebih pada tu lagi. Jangan gitu. Sebab kita sebagai manusia ni, kita kena berlapang dada.
berlapang dada. Kadang dia buat salah hari ni, esok kita pula buat salah. Tapi oleh kerana kita tahu dah kita ni masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelemahan dan kekurangan, kita kena saling berlapang dada lah, saling memaafkan, saling orang kata tegur menegur. Kalau kita sayang sahabat kita, kita akan tegur dengan kelemahan dia tu. Dan dia akan cuba ubah kelemahan yang dia ada. Mungkin dia tak perasan, mungkin dia tak tahu rupanya dia ni cakap gini orang terasa hati. Mungkin bagi dia biasa benda tu kan. Okey. Yang ketiganya, yakin Allah sebagai penguji. Kita sebagai manusia ni kita yakin apa yang datang dalam kehidupan kita, apa yang terjadi pada kita, apa yang musibah bala bencana yang jadi pada kita, kita kena yakin semua itu daripada Allah. Yakin semua itu daripada Allah. Dan Allah hadirkan itu untuk apa? Untuk menguji kita. Untuk menguji tahap keimanan kita. Allah tak akan hadirkan sesuatu ujian tu melainkan Allah tahu kita mampu hadapinya. Allah tahu kita ni mampu hadapi. Sebab tu Allah hadirkan ujian tu. Allah tak akan hadirkan ujian tu, Allah tak akan bagi ujian pada kita kalau kita tak mampu. Dan Allah bagi ujian untuk apa? Untuk Allah angkat martabat kita. Allah pun faham kita. Jika kita sabar, hadapi ujian, hadapi musibah. Dan ujian itu juga Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tak tunggu orang kata bertaubat, mayang taubat. Orang kata, yelah kita buat. Tapi ni bonus Allah bagi dengan ujian tu, Allah hapuskan dosa kita. Yang keempat, kita kena ada ihsan. Okey, dalam diri kita sesama manusia kita kena ada ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ni kita menolak kejahatan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Orang buat jahat setara kita, orang kata setara mana ke kita pun, orang ngopak ke orang apa ke, tapi kita tolak dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan maksudnya. Kita tahu orang tu duduk kata kita, tapi jangan kita membenci dia. Kita cuba buat baik pada dia. Kita orang kata cuba perbaiki dia sebab kita sayang dia kan. Kita nak bawa dia pun masuk syurga sama-sama. Jadi kita mau masuk syurga seorang-seorang, kita nak ajak sahabat-sahabat semua, anak-anak kita, suami kita, seluruh ahli keluarga kita nak ajak masuk syurga sama-sama. Jadi setiap kejahatan tu kita tolak dengan kebaikan. Ini antara 8 perkara yang mana kita cuba amalkan, yang mana kita cuba praktik supaya kita dapat orang kata buah sabar, redha tu. Redha tu bukan mudah nak dapatkan. Redha ni perlukan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan rohani. Redha ni dia redha. Jadi dia kata macam-macam dalam hati. Dia kata ya Allah apalah gini, apalah gitu, jahat ni lah. Tapi maknanya kita tak redha. Tapi ini kita terima dengan tenang. Walaupun sakit, walaupun pedih, kita dapat terima dengan tenang setiap ujian, setiap dugaan yang Allah bagi. Sebab kita kena yakin Allah sentiasa bersama dengan kita. Okay. Jadi itulah 4 perkara yang saya nak kongsikan pada malam ini untuk kita sama-sama praktik, sama-sama kita laksanakan untuk kita mendapat redha itu dalam qada dan qadarmu. Jadi untuk akhirnya saya ingin kongsikan satu hadis tadi. Nabi pesan pada Mu'az bin Jabal agar jangan tinggal 3 perkara di atas dunia ini. Nabi pesan pada Mu'az bin Jabal jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, 3 perkara yang pertama ni iaitu solat witir. Solat witir ni amat-amat dituntut. Amat-amat dituntut. Okay. Solat witir ni orang kata susah sangat orang nak. Hari ni buat, esok dah buat, off, sampailah ke Ramadan pula baru buat. Tak. Jadi kita tak ambil gitu, kita nak solat witir kita biar istiqamah.
Allah kata kata kepada pejabat jangan tinggal 3 perkara. Pertama, solat witir. Ada satu kisah hamba Allah ni dia ni tak pernah tinggal lah solat witir. Memang dia ni istiqamah solat witir. Pada suatu hari dia dipanggil Mekah. Ketika tu dia duduk di depan Kaabah. Dia duduk tawaf di depan Kaabah. Tiba-tiba datanglah pembesar negeri Arab tu lah, pembesar datang untuk membuat rombongan nak masuk ke dalam Kaabah. Dan pembesar dia lah bersama dengan rombongan dia. Dan ada dia lah masuk tu. Lepas tu semua dia kena bagi laluan, dia pun masuk. Tiba-tiba masuk tu, salah seorang daripada rombongan tu dia tarik tangan hamba Allah tu. Tarik tangan hamba Allah tu masuk sama dalam Kaabah. Dan dia kata dalam Kaabah tu dia ambil peluang untuk solat witir. Bukan orang kata calang-calang orang lah boleh masuk dalam Kaabah ni. Katanya Allah pilih dia dengan istiqamah dia sembahyang witir. Allah bagi hadiah, Allah pilih dia untuk masuk ke dalam Kaabah sama-sama solat witir. Yang keduanya, Nabi pesan ke Muaz bin Jabal jangan tinggal solat duha. Solat duha ni 2 rakaat sahaja pun tak apa. Yang penting kita istiqamah buat sama setiap hari. Bukan sahaja kita solat duha ni untuk orang kata mencari rezeki, untuk mendapat rezeki, untuk murah rezeki, tak semestinya tu. Tapi kita solat duha ni tanda kita syukur pada Allah. Tanda kita syukur di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Jangan tinggal solat duha. Dan yang ketiganya, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang mana pada tarikh 13, 14 dan 15 bulan Hijrah. Jadi 3 hari ini kita cuba amalkan. Jangan tinggal untuk kita puasa sunat. 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Jadi segala 3 perkara ni yang Nabi pesan pada Muaz bin Jabal supaya amalkan. Jadi saya nak sama-sama kita cuba beramal. Cuba beramal untuk diri saya juga dan juga sahabat-sahabat semua. Kita cuba beramal 3 perkara ni. Selama mana kita hidup atas muka bumi ni, kita cuba istiqamah amal 3 perkara ni. Dan insya-Allah kita akan nampak kelainan pada diri kita, pada hati kita khususnya, pada dalaman kita khususnya. Jadi saya rasa sekadar tu je lah perkongsian saya pada malam ini. Dan untuk akhirnya marilah sama-sama kita perbaiki diri. Marilah sama-sama kita muhasabah diri dengan segala orang kata kekhilafan kita dengan Allah, kekhilafan kita dengan manusia, dengan kelalaian kita selama ini. Mungkin Allah hadirkan COVID-19 pada hari ini sebab kita semuanya lalai. Sebab itulah Allah SWT pesan kita selalulah kena dapat peringatan. Sebab Allah tahu manusia ni lemah, sentiasa lupa dan lalai. Jadi Alhamdulillah majlis usfah malam ini insya-Allah semoga memberi manfaat kepada kita semua untuk memberi peringatan kepada diri saya dan juga diri sahabat-sahabat yang lain. Dan semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini harap memberi manfaat dan dapat dilaksanakan kepada kita semua untuk dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi saya rasa pada tu je lah perkongsian saya pada malam ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan pada diri saya. Mohon maaf semua dan terima kasih sudi dengar perkongsian saya. Jadi sekadar tu je lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.